Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak share lagi tips-tips yang boleh digunakan sebagai persiapan kita untuk mendaftarkan proposal kita untuk pitching RTM. Tips-tips ini adalah pengalaman saya. Jadi saya nak kongsi di sini. Moga-moga ianya ada manfaat kepada penulis skrip ya. Okey, untuk video ini saya nak mengambil contoh satu skrip saya yang lulus di RTM ya, tahun lepas, untuk mengisi slot tahun ini, 2021 ya, iaitu drama bersiri saya, Suci Dalam Debu, 13 episod kali 60 minit ya. Ini saya tunjukkan ni. Ini saya tunjukkan dia punya proposalnya. Ya, ada 3 konflik ya. So biasanya memang kalau proposal saya telemovie ke ataupun episod ke, saya mesti ada 3 konflik ya. Jadi konflik-konflik itu nampak dah dekat sinopsis itu, dekat proposal itu. Jadi bila panel belik-belik saya punya proposal, mata mereka mudah menangkap proposal itu ada 3 konflik ya. Dan yang ini adalah saya punya PowerPoint ni, yang saya katakan dalam video sebelum ini. Bila saya hadir sesi pitching, saya akan bawa PowerPoint, dan PowerPoint itu saya print ni, dan saya print in color supaya dia nampak cantik, menarik, dan akan diberikan kepada setiap panel. So kalau di ATM ada 5 orang panel, jadi saya akan bagi mereka sinopsis bersama dengan PowerPoint ni. Jadi dalam video sebelum ni saya sebut panel biasanya mereka tak baca pun kita punya sinopsis ya. Mereka hanya belik-belik. Kenapa mereka tak baca? Sebab kalau di ATM tu setiap kali sesi pitching dibuka, biasanya hampir 1000 proposal mereka akan terima. Jadi panel-panel ini tak ada masa nak baca kita punya proposal ya. Jadi PowerPoint itu sangat membantu untuk panel-panel itu di-highlightkan tentang isu-isu dalam proposal kita ya. Jadi sebab tu saya print in color, buat cantik, simple, supaya panel mudah faham ya. Jadi biasanya pengalaman saya, panel lebih tertarik untuk melihat kita punya PowerPoint itu, bukan dia akan tertarik kepada sinopsis tidak ya. Lebih-lebih lagi lah kalau setengah-setengah penulis skrip ya. Saya pernah tengok ya, ada penulis skrip yang hantar proposal, konon-kononnya ianya sebuah drama episod. Jadi dia punya proposal dia sampai 3-4 muka surat. Jadi kalau 3-4 muka surat tu lagilah panel tak sempat nak baca, malah nak belik pun mungkin tak sempat. Lebih-lebih lagi lah kalau kita tak letakkan apa konflik-konfliknya. Jadi kalau kita tengok kepada saya punya sinopsis ataupun proposal ini, Suci Dalam Debu ni, sinopsis ini sebenarnya kalau dalam bentuk hard copy ya, dia hanya satu page saja ya. Proposal ini hanya satu page saja. Tapi dengan satu page itu dapat ataupun ATM lulus untuk diterbitkan untuk sebuah drama bersiri 13 kali 60 minit ni, 13 episod kali 60 minit ni. Jadi dengan hanya satu page saja ya. Jadi macam mana saya boleh buat sebuah cerita satu page tapi lulus untuk sebuah proposal 13 kali 60 minit ni? Sebab biasanya satu page ni telemovie. Tapi macam saya kata sebelum ni juga, ramai juga penulis skrip telemovie pun sampai 2-3 muka surat dia punya proposal. Tapi saya
satu page saja. Dan kalau paling panjang pun satu page setengah lah. So kenapa satu page dan satu page setengah? Sebab macam saya kata, saya sentiasa ulang perkataan yang sama. Panel tak baca pun kita punya proposal ni. Dia belik-belik je. Dia belik-belik je. Okey, tapi sebenarnya dia ada rahsia di sebalik bagaimana sebuah proposal satu page untuk sebuah drama 13 episod kali 60 itu boleh diluluskan. Saya ada kaedahnya, nak katakan rahsia pun tidak juga, tapi ini kaedahnya. Kaedahnya begini, saya sentiasa berpegang kepada satu falsafah penulisan ni, iaitu a good story always comes from a simple story. Itu saya pegang kepada itu, ya. Sebuah cerita yang bagus selalunya datang daripada sebuah cerita yang simple. Maksud simple tu apa dia? Maksud a good story always comes from a simple story tu maksudnya bagaimana? Okey, sebelum saya cerita maksud, sebenarnya dia ada test dia. Ya, dia ada test. Saya sentiasa dengan pelajar-pelajar saya di FITA, Fakulti Filem, Teater dan Animasi Puncak Perdana Shah Alam, saya ajar kaedah ni. Bagaimana untuk kita test cerita kita ni simple. Test dia bila kita cerita kat orang, sinopsis kita ataupun kita cerita kat orang jalan cerita drama yang kita nak jual itu, bila kita cerita kat orang boleh cerita balik pada kita sebiji macam mana yang kita cerita tu. Dia boleh cerita balik. Yang berlakunya dulu pernah satu ketika di RTM untuk menjimatkan masa, kalau producer tu ada 4 proposal ataupun 5 proposal, bila producer tu daftar, dia akan dipanggil ikut giliran producer, ya. Jadi kalau producer tu ada 5 proposal, daripada 5 orang penulis skrip, so 5 penulis skrip tu akan masuk serentak dalam sesi pitching, sesi pitching. Jadi saya salah seorang daripadanya, so saya boleh dengar penulis-penulis lain dia pitch, ya. So yang saya nampak, yang saya lihat dia, penulis-penulis ini dia punya ceritanya tak simple, sangat complicated. Dia bercerita pun nampak dia complicated dengan cerita dia sendiri. Jadi maksudnya kita punya cerita complicated, kita sendiri nak cerita pun complicated. Kita tak boleh expect panel akan faham cerita kita. Maksudnya it ends up dengan panel pun complicated, dia tak faham apa cerita kita. Itu maksud saya, itu test dia. Test. So kalau kita nak test kita punya proposal simple tak simple, kita cuba cerita kat kawan kita. Kita cuba cerita, ya. So kalau kawan kita tu boleh cerita balik cerita kita macam mana yang kita cerita tu, itu menunjukkan cerita kita simple. Tapi kalau kita cerita pun complicated, kawan kita cerita pun dia pun complicated, so maksudnya itu tanda proposal kita tak bagus, ya. Sebab dalam sebuah ataupun dalam falsafah a good story always comes from a simple story, itu maksudnya yang complicated itu adalah watak-wataknya, bukan ceritanya, ya. A good story means ceritanya simple tapi watak-wataknya complicated, bukan ceritanya complicated, wataknya simple, bukan. Maksudnya gini, kalau kita bercerita tentang watak-watak yang complicated, dengan contoh kita nak mengangkat sebuah cerita seorang perempuan, seorang perempuan, yang ni masukkan dengan watak-wataknya yang complicated tu, maksudnya gini, maksudnya watak utamanya seorang perempuan, watak utamanya seorang ibu, seorang wanita bekerja, orangnya sangat cerewet, orangnya kuat membebel, orangnya sangat persuasif atau suka mendesak, orangnya garang dengan anak-anak, kemudian orangnya cepat naik angin, sangat terburu-buru dalam membuat keputusan, kemudian cakap lepas, pentingkan diri sendiri, kedekut, suka buat kerja last minute. Ni watak complicated, satu watak. Jadi watak biar complicated tapi cerita kena simple, sebab
bila kita cerita dekat panel masa pitching, kita bercerita tentang story, kita bukan cerita tentang karakter ya. Karakter yang complicated tu masa kita buat skrip nanti. Ya, jadi macam saya katakan tadi, saya pernah hadir dalam satu sesi pitching yang beberapa orang penulis skrip juga ada. Apa tu? Saya nampak mereka sendiri pun complicated dengan cerita mereka ya. Jadi kalau kita pun complicated, kemudian berjela-jela dia punya cerita, kemudian dia tak beritahu pun apa konflik-konflik dalam dia punya storyline, seolah-olah dia suruh panel pula cari apa konflik dalam dia punya dia punya cerita tu ya. Jadi ada satu keunikan di RTM masa pitching berbeza dengan stesen TV lain ni. Di RTM, panel dia pertama dia tak akan buat soalan. Dia tak akan buat soalan sebab setiap orang akan diberi hanya 10 minit saja untuk dia membentangkan storyline kepada cerita dalam sinopsis dia. Jadi mereka memang tak akan buat soalan sebab mereka hanya memang betul-betul nak hadkan 10 minit sebab bukan kita saja yang akan pitching depan mereka. Mereka ada 800-900 ribu lagi penulis skrip yang akan datang berdepan dengan mereka untuk bercerita tentang sinopsis mereka. Jadi mereka tak boleh gadaikan masa memberi kita lebih daripada 10 minit untuk kita bentangkan. Jadi sangat-sangat ATM sangat menjaga soal 10 minit itu. Yang keduanya, mereka juga tidak buat sebarang soalan, dia dengar aje. Dia dengar. Berbeza dengan TV-TV lain, TV Hijrahnya, TV3-nya, Astro, bila kita buat presentation, walaupun juga diberi masa 10 minit, tapi panelnya nanti akan buat soalan. Cerita ni macam mana hero ni macam mana, heroin ni siapa, kemudian apa ending dia, konflik ni apa yang berlaku ya, siapa yang macam mana watak, macam-macam yang panel-panel ni akan tanya ya. Akhirnya 10 minit tu jadi kadang-kadang jadi 40 minit. Yang menjadikan 40 minit tu bukan penulis skrip, tapi panel-panel tu suka bertanya. Tapi RTM tak akan tanya soalan, dia hanya dengar saja. Pada minit ke-8 salah seorang dia punya penjaga waktunya akan bunyikan loceng menandakan kita tinggal 2 minit lagi saja untuk menghabiskan kita punya sesi pitching ni. Yang ketiganya, panel-panel ITM ni bukan saja dia hadkan 10 minit, bukan saja mereka tidak buat soalan, mereka senyum pun tak, semua tunjuk muka seposen ya. Sebab apa? Sebab biasa berlaku bila penulis skrip ni, bila dia keluar je sesi pitching, dia kata panel-panel senyum, insyaAllah lulus. Dia senyum tu maksudnya dia sukalah dengan cerita aku, tapi akhirnya tak dapat ya. Sebab tu di RTM dia tak nak menjual harapan kepada penulis skrip. Sebab tu saya bila habis saya pitching je, bila saya habis saja sesi pitching, yang saya buat adalah doa. Lepas tu saya lupakan lah, tak menaruh harapan lah dengan sesi pitching di RTM ya. Jadi muka panel RTM memang muka seposin, tersenyum pun tak boleh, nak kenyap-kenyap mata pun tak boleh ya. Jadi kerana mereka tak nak menjual harapan kepada penulis skrip ya. Jadi itu tips yang saya nak bagi. Kita punya cerita tu make it simple. A good story always comes from a very simple storyline. Cerita yang bagus selalunya ceritanya simple, tapi watak-wataknya complicated. Bukan sebaliknya, bukan watak-wataknya simple, tapi dia punya ceritanya complicated, tak ya. Sebab saya ulang balik, ramai penulis skrip yang nak cuba pitch drama episod, mereka beranggapan bahawa untuk dapat drama episod ni cerita kita mesti complicated, mesti nampak besar, mesti tak ya. Maksudnya ceritanya mesti simple, tapi yang complicatednya adalah watak-wataknya. Itu yang saya katakan tadi. Proposal saya Suci Dalam Debu ni satu page je.
Tapi dapat 13 kali 60 minit ya. Okey. Yang keduanya, kalau kita perhati pada proposal saya ni, ada watak mailing. Watak mailing ni, ada 3 watak utama dalam cerita ni. Tiga-tiganya perempuan ni. Okey, ada watak mailing ni. Kenapa ada watak mailing ni? Yang 2 lagi watak Melayu ni. Sebab kita kena faham ni. Di RTM, sesuai dengan saya punya tips ni adalah untuk pitching di RTM. Di RTM ni stesen TV kerajaan ya. Proposal yang ada memasukkan elemen multiracial sangat disukai oleh RTM ni. Jadi sebab tu kalau saya hampir semua drama episod saya, sebab saya katakan dalam video saya sebelum ini, drama bersiri is my core business ya. Jadi telemovie ni saya jadikan sampingan saja ya. Okey, jadi maksudnya saya dah tahu dah apa yang RTM nak dalam sebuah drama bersiri. Mereka nak kita masukkan elemen multiracial dalam storyline kita. Sebab tu saya wujudkan salah satu wataknya ialah Mei-Ling, seorang Cina, tapi dalam cerita Suci Dalam Debu ni, Mei-Ling ni seorang Cina berketurunan Baba Melaka ya. Jadi saya angkat watak Mei-Ling ini sesuai dengan RTM suka ya. Sebagai sebuah stesen TV kerajaan, RTM sangat mengalu-alukan kalau ada watak-watak multiracial itu diangkat dalam cerita kita ya. Itu tentang Mei-Ling. Satu lagi saya nak sebut tentang proposal saya. Ceritanya tentang perempuan ya. Tentang perempuan ya. Kenapa perempuan ya? Sebab ini rahsianya ya. Sebab panel RTM yang dengar pitching kita kebanyakannya perempuan ni. Kebanyakannya perempuan. Saya dah 23 tahun pitching di RTM. Sepanjang 23 tahun tu saya tengok memang kebanyakan panelnya adalah perempuan ya. Jadi kalau kita bawa proposal mengangkat kisah-kisah wanita ya, insya-Allah peluang untuk kita punya proposal itu lulus tu besar sebab panel RTM kebanyakannya perempuan ni. Begitu juga dengan TV3. TV3 pun dia punya panel pun perempuan juga ya. Jadi walaupun saya tak banyak menyumbang membuat drama di TV3, tapi pengalaman saya pergi ke TV3 memang perempuan juga dia punya panel ni. So kalau nak bawa cerita yang stesen TV terima, kita kena kaji juga siapa panelnya. Kebanyakannya kalau di RTM kebanyakannya perempuan ni. Jadi itu yang saya bawa, cerita-cerita perempuan ni. Jadi tapi bila saya bawa cerita perempuan, saya akan beritahu panel RTM saya, sebab cerita ni cerita perempuan, saya pula penulis skrip lelaki. Jadi saya akan tulis skrip ni dengan isteri saya lah ya. Sebab kalau lelaki tulis cerita perempuan, nanti dialog-dialognya keras ya. Jadi saya beritahu RTM saya akan buat cerita ni dengan isteri saya, sebab nanti dialog-dialognya nanti isteri lah yang akan tulis untuk dialog tu lebih dekat dengan jiwa dan perasaan wanita ya. Jadi itu, saya rasa itu antara tips yang saya nak share ya. Saya nak ulang balik, a good story always comes from a very simple story. So ceritanya biar simple tapi wataknya biar complicated, bukan sebaliknya ya. Bukan ceritanya complicated dan wataknya simple, tak ya. Kemudian cara kita nak test cerita kita simple ataupun complicated, kita cuba cerita pada kawan baik kita. Kemudian kalau kawan baik itu boleh cerita balik cerita kita sebiji macam mana yang kita cerita, itu menunjukkan cerita kita simple, sehingga orang lain juga boleh ulang balik apa yang kita cerita pada mereka. Tapi kalau kita cerita, kawan kita pun tak dapat nak ulang balik apa yang kita cerita tadi, itu menunjukkan bahawa cerita kita sebenarnya sangat complicated. Jadi saya sebut lagi dalam penutup ini, ada watak Mei-Ling. Kenapa ada watak Mei-Ling? Kerana RTM sebagai sebuah stesen TV kerajaan, dia sangat mengalu-alukan kalau kita juga boleh mengangkat
elemen multiracial dalam penceritaan kita. Yang terakhirnya saya katakan tadi, kenapa saya suka bawa cerita-cerita wanita untuk drama-drama episod, sebab panel RTM kebanyakannya wanita, so mereka mudah tertarik kalau kita mengangkat kisah-kisah wanita. Kisah-kisah wanita yang kita angkat itu adalah kisah-kisah wanita yang bukan wanita yang menderita hidupnya, tidak, tapi wanita-wanita yang ada jatuh bangun dalam hidupnya. Dan TM sangat suka kalau kita bawa kisah-kisah wanita yang berkerjaya, yang tentang wanita-wanita yang terlibat dalam bidang keusahawanan, yang mereka ada jatuh bangun dalam karier mereka, ya. Jadi itu saja untuk saya share dalam video kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.